Menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Yang Dipertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang bangun dan saya mendengar dengan teliti persoalan yang dibangkitkan dan semuanya menjurus kepada sama ada dengan pelaksanaan dua jenis gula ini, akhirnya ia dapat untuk menjadi satu, dengan izin, total solution, satu solusi yang akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Rasah telah membangkitkan apakah akan ada komplot. Ini samalah dengan nafas bagaimana Kota Melaka juga bimbang akan berlakunya perkara seperti ini. Dan betul, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita seharusnya kemukakan solusi dalam bentuk ada options, ada pilihan-pilihan. Kerana kita mesti mengambil pendekatan business, friendly business. Ya. Kita mengambil pendekatan meraihkan dan menjadi pemudah cara kepada golongan industri. Rantaian bekalan itu mesti dipastikan sempurna dan akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Sekiranya kerajaan hanya teliti satu perkara sahaja yang dibimbangi oleh Yang Berhormat, berlakunya sebagai contoh semacam kita meraihkan industri, kita boleh sebenarnya untuk mengambil sikap. Saya dah baca fakta tadi dan izinkan saya betul-betul untuk sedikit perkongsian. Kalau mengikut harga gula di rantau Asia Tenggara, Malaysia kita jual RM2.85 lagi. Thailand RM3.45, Laos RM4.06, Indonesia RM4.67, Cambodia RM5.54, Vietnam RM6.49, Brunei RM6.52, Singapura RM6.53, Myanmar RM6.59, Filipina RM8.66. Berdasarkan pada harga ini, ya, tapi saya tahu jawapan ini tidak popular. Ya. Janganlah banding sana sini. Apa tugas kerajaan? Tetapi harga bahan mentah, raw sugar, since 2021 telah naik 3 kali ganda. Kerajaan ada pilihan untuk meraihkan industri. Kita naikkan RM1. Kalau naik RM1, hari ini Perang Dunia yang keempat, kelima dalam Dewan ini. Tetapi kerajaan mengambil sikap yang sangat cermat. Bagaimana caranya? Kita beri option. Macam, ialah sebagai analogi yang mungkin tidak 100% tepat, round 95. Kita subsidi, kita kawal. Tapi kita bukan round 97 dan round 100. Kerana ada pelanggannya, ada penggunanya. Ada yang hendakkan kualiti minyak yang seperti itu. Dan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya gula-gula yang jenis gula yang so-called premium ni memang telah ada di pasaran. Sebagai contoh, gula castor gula, icing sugar, golden brown sugar, soft brown sugar, better brown sugar, commercial brown sugar. Ini telah ada dilambakkan di pasaran dengan harga yang kerajaan tidak kawal, ikut harga market. Bukan satu perkara yang pelik sebenarnya. Tetapi untuk kita meraihkan ataupun kita bersikap memberikan pilihan kepada industri, so dia ada satu jenis produk yang dia boleh jual dengan harga yang tidak kita kawal, ada marketnya, ada golongan yang mungkin ingin membeli gula yang lebih baik pada pandangan mereka, dan juga sebab itu dalam jawatan kuasa task force yang kerajaan bincang dalam kabinet, kita masukkan MITI. Kenapa? Sebab sekiranya gula premium ini benar-benar berkualiti, dia jernih, maka dia mungkin ada pasaran yang lebih baik daripada antarabangsa. Jadi syarikat ada pilihan. Di samping kerajaan tidak setakat hari ini tidak berkompromi untuk tidak menaikkan harga gula bertapis, kasar dan halus pada harga RM2.80 dan harga RM2.95. Saya harap itu clear, ya.
Dan apabila kita memberikan mereka lisens ini, kita telah mengadakan libat urus bukan sekali, 4 kali, dan jaminan daripada dua syarikat ini, MSN dan juga CSR, ialah mereka mesti di samping lisens itu dikeluarkan, mereka mesti pada setiap bulan mengeluarkan minimum 42,000 metrik tan. Itu sebagai syarat. Dan sekiranya berlaku pelanggaran, ramai yang ahli yang berhormatkan tadi, akan berlaku penyorokan, akan berlaku pakat-pakat, ya, ini akan melibatkan competition, pencatutan, ada syarikat-syarikat atau kedai-kedai hypermarket, supermarket, kedai roncit pendalaman yang menjadi mangsa. Mereka memberikan syarat nak beli gula yang murah itu 2 paket, mesti beli 1 paket juga. Harga gula yang mahal itu, maka kita ada banyak akta yang boleh kita mengheret mereka ke muka pengadilan. Dan saya mengambil kesempatan lagi sekali dalam Dewan Yang Mulia ini, sama ada pengelang, sama ada pemborong, sama ada peroncit, sekiranya mereka bermain-main ataupun berkomplot tentang harga gula rakyat ini, you will face the music. Mereka akan didakwa, mereka akan disaman ataupun dibawa ke mahkamah, dan sama ada kelang, sama ada pemborong, sama ada kedai roncit, mereka serta-merta akan disenarai hitamkan. Menangislah air mata darah berjumpa saya di pejabat, tidak akan saya kompromi demi rakyat. Itu jaminan yang akan kita berikan kepada mereka-mereka yang bermain-main dan mengambil kesempatan ini. Terima Menteri. Untuk rasah lagi, sekejap saya habiskan dulu beberapa perkara ini. Kenapa CSR pada bulan Mei keluarkan hanya 16,000 metrik tan? Pada bulan Mei ini kita turun padang, yang berhormat, ya. Kita turun padang dan saya sendiri telah pergi mengambil inisiatif mengadakan dialog dengan mereka. CSR ni dia ada beberapa yang dikatakan mereka membuat maintenance mereka, dan mereka beli boiler yang baru, ya. Nak pesan boiler tu setahun baru sampai. Kemudian bila sampai itu kerja-kerja pemasangan itu mengambil masa. Sebab itu mereka agak ketinggalan sedikit daripada pengeluaran, tetapi ditampung oleh MSN yang masih besar itu, lebih kurang bezanya dalam 20,000 metrik tan itu ditampung oleh MSN. Itu tidak ada masalah sebab dia balance dari segi bekalan. Dan apa yang dibangkitkan oleh rasah yang ketiga adalah mengenapa gula di Kelantan Terengganu semasa Hari Raya Aidilfitri, yang juga dibangkitkan oleh rakan saya di Kuala Kerai. Tapi saya minta maaflah, janganlah kata tak ada bekalan terus. Itu krisis. Bila krisis ini berat, yang berhormat, nanti pecah gudai. Ada bekalan tetapi kekurangan. Itu faktanya. Dan apabila berlakunya Tuan Bertua, apa aduan, saya sendiri, ya, hari-hari mendengar aduan. Kalau sampai ke handphone saya itu pukul 1 petang, satu minit akan sampai kepada Ketua Pengarah Penguatkuasa, dan insya-Allah pada hari itu sebelum terbenam matahari, sekiranya boleh kita selesaikan mana-mana kekurangan bekalan. Yang berlaku di Kelantan Terengganu ni, sahabat hamba Kuala Kerai lah, kita orang Kelantan ni dia guna banyak sikit lah. Masa raya lah, segaya ni banyak benda lah. Manis nothing Kelantan ni. Itu je, kegunaan gula tu. Jadi, mungkin itu adalah isu di mana daripada saya balik daripada Kuala Lumpur, balik ke Kelantan Terengganu itu mungkin kegunaannya pada waktu itu, tetapi dapat kita hasil dalam tempoh 2 hari. 2 Mei kami menerima laporan itu, kita adakan sidang akhbar. 4 Mei alhamdulillah selesai Kelantan Terengganu, kita hantar bekalan yang cukup sehingga kereta-kereta dan kenderaan KPDN sendiri mengangkat gula. Kalau lori banyak coti lah pada waktu itu, tapi kenderaan kerajaan sendiri menolong, membantu mengangkat gula-gula ini supaya sampai ke tempat-tempat yang tertentu. Saya juga mengambil Kuala Terengganu. Saya kendiankan sikit pasal dia tak ada dalam dewan ini. Shah Alam, bagus soalan ini.
kerana saya rasa gula jernih ada pilihan dengan penguatkuasaan gula jernih ini dibimbangi juga samalah bimbang dia akan menjadi suatu perkara yang memungkinkan berlakunya penyelewengan dan seumpamanya. Macam betul kita kena address begini isu polisi dasar penguatkuasaan undang-undang dan peraturan ini satu isu. Berlakunya penyelewengan, penyeludupan. Ambo 2 hari lepas berada di Rantau Panjang bersama dengan pegawai kuasa, polis marine dan seumpamanya menyelusi Sungai Golok. Dan nampak sendirilah bagaimana dinamika dan bagaimana kroniknya, bagaimana kita nak isu barang-barang kita yang bersubsidi ini khususnya menyeberangi sempadan ini. Tapi isu itu kita kena address separately. Yang kerana isu itu kita tak boleh nak buat kerja. Dia tidak begitu. Penguatkuasaan, polisi, undang-undang akan tetap kita kuasaan. Yang langgar lampu merah akan tetap langgar lampu merah. Mereka akan menghadapi apa yang dikatakan isu perundangan. Maka setakat ini yang saya telah memberikan komitmen ke atas beberapa isu yang berlaku ini. Kita harap pihak industri ini yang ada dua ini, MSN dan CSR, dengan kita memberikan mereka lisensi ini, mereka sebenarnya mendapat, kalau mereka terus melaksanakan kesempatan ini, mereka sebenarnya ada way forward. Kerana cross subsidi itu berlaku. Dan dengan bantuan kerajaan MITI untuk facilitate mereka supaya bahan-bahan ataupun kualiti gula premium kita itu memang boleh masuk pasaran antarabangsa, dia akan dapat harga yang lebih baik. Sebab marketnya ada. Dan kemudian juga kepada syarikat-syarikat MSN dan CSR ini, cuma kita mengharapkan mereka memberikan komitmen sebagaimana yang mereka janjikan. Dua syarikat ini mesti memenuhi keperluan sebulan sebanyak 42,000 metrik tan minimum. Kalau mereka gagal, maka kerajaan akan mengambil tindakan, termasuklah kerajaan akan memikirkan masuk ke kerai tadi, adakah kalau nak mengatasi perkara ini dengan pada masa akan datang, kalau kerai dan rakan-rakan lain berminat nak meniaga gula, kita beri IP. Yang Berhormat Menteri, masih banyak lagi nak jawab. Ada satu saja lagi. 2 minit lagi. Bagi saya 5 minit? 2 minit. 2 minit, okey. Kerana berdasarkan dengan harga gula mentah dunia yang ada pada hari ini dan kenaikan gas asli yang ada pada hari ini, Kementerian telah pun offer beberapa AP ini kepada syarikat lain. Maka dengan terus terang saya mengatakan banyak syarikat-syarikat yang kita tawarkan ini tidak berminat. Kenapa tidak berminat? Kerana harga gula ini masih kita kawal demi kepentingan rakyat. Tetapi sekiranya harga gula ini kita angkat, kita apungkan, maka ramailah industri-industri players yang berminat untuk masuk ke dalam industri ini. Itu formulanya yang berhormat. Demi rakyat, kita masih memastikan harga gula ini tidak dinaikkan setakat pada hari ini. Di masa akan lain, kalau ekonomi kita dah pulih, GDP kita makin melonjak, pada zaman kebilangan, FDI banyak masuk, pendapatan rakyat dapat ditingkatkan, mungkin pada masa dan ketika itu kita boleh memikirkan untuk harga gula ini kita apungkan. Akhir sekali, saya nak jawab. Menteri, demi rakyat, Menteri. Saya nak tanya sikit demi rakyat. Menteri, sekarang kita ada pengalaman dengan telur, masalah telur. Harga telur yang dikawal, kebiasaan apabila kita pergi ke pasaran, sukar untuk kita dapat stok. Ya, sukar untuk kita dapat stok. Tetapi telur yang harganya tidak dikawal, berlambak di pasaran. Ya, telur omega ke apa ke, semua yang tak terkawal banyak. Jadi itu yang kita khawatir. Ya, itu yang disebut oleh Menteri, demi rakyat. Kita nak pastikan gula yang disubsidi ataupun gula rakyat ini dapat dinikmati oleh golongan B40 terutamanya. Dan kita semua tahu sebenarnya penggunaan gula ini yang guna paling banyak bukannya golongan B40 tetapi peniaga-peniaga ataupun kilang ataupun industri, mereka guna paling banyak gula. Jadi kita tak nak
wujud satu keadaan di mana bila golongan B40 nak pergi beli gula di pasaran, sukar untuk mereka dapat paket 1 kilo. Itu yang kita risau dan kita harap supaya kita dapat kawal keadaan ini tidak akan wujud. Baik, Yang Berhormat Tuan Ketua. Kita ada dua pilihan. Di sini ada pengalaman jadi kerajaan, di sana pun ada pengalaman jadi kerajaan. Kita ada cara dan kita ada pilihan. Okey. Untuk menjawab soalan itu, kita ambil satu option. Ya, iaitulah kalau kita rasa berlakunya pencatutan, berlakunya apa yang dikatakan berlakunya pilihan untuk mereka jual yang lebih mahal. Okey. Kerajaan mengambil sikap sebagai contoh, kita apungkan harga. Apa akan terjadi? Industri suka, rakyat akan terkesan. Option yang kedua, yang seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi, bahawa kita juga punya pilihan, iaitu penguasaan kita tingkatkan. Kita full force dengan strength yang ada pada kita, kita boleh gunakan sepenuhnya. Ataupun yang ketiga Yang Berhormat, yang menjadi isunya adalah dengan kenaikan harga gula dunia, secara faktanya yang tidak boleh kita elakkan, kita tak bagi langsung option kilang tutup. Maka risiko mana lebih teruk? Besok berlaku krisis gula kerana kerajaan mengambil sikap demi rakyat, tak bagi option langsung kepada industri. Mana lebih teruk? Bagi saya, langkah kerajaan mengambil sikap yang bijak, pertengahan, moderation, wasatiyah adalah kita beri sedikit window dengan kita mengambil sikap kita pro business, kita beri sedikit option dan kita kawal apa kesannya. Dan kepada mana-mana syarikat yang mengungkir janji, tidak honor apa yang mereka tulis dalam perjanjian, sekali lagi saya katakan mereka akan berdepan dengan tindakan. Jadi setakat itu yang boleh kita jawab Yang Berhormat. Akhir sekali 1 minit, Kuala Terengganu acap kali bangun ya, untuk mengatakan kerajaan tak ambil pusing sangat harga Hulu Terengganu ya. Okey, saya nak bacakan. Kita ada pengalaman jadi kerajaan, demo pun ada pengalaman jadi kerajaan. Sebagai kerajaan ya, tak berubah. Setakat lepas PH ambil alih sekejap, lepas tu PN, barulah sekarang ni perpaduan. Baik, harga gula tak berubah. RM2.80 mesin, yang kasar. Halus RM2.90 mesin. Minyak masak botol, kemasan, tak berubah. 1 kilo RM6.9, yang 2 kilo RM3.30, yang 3 kilo RM9.60. Tak naik. PN ke, BN ke, perpaduan ke, itulah harganya. Kita kawal demi rakyat. RTK, yang cek COVID, yang harga runcit RM9.90. Face mask, ini kita kawal. Vaksin COVID-19 kita kawal. Beras putih tempatan, kita kawal. Kalau ada yang berlaku di kedai runcit pendalaman mungkin yang mengambil kesempatan, laporkan. Tak berubah. Yang barangan kawalan bersubsidi, harga kita kawal. Minyak masak paket RM2.50. Tak berubah. Di Hulu Terengganu ke, di Tanjung Piai ke, Bacok Kelantan ke, Kuala Kerai ke, harga itulah. Mana yang bukti yang fakta mengatakan kita tak kawal harga naik melampau? Itu saya nak bagi tahu. Tepung gandum RM1.40 mesin. LPG gas masak RM26.60. RON95 RM2.5 mesin. Diesel RM2.15. Ayam bulat RM9.4 kita cap harga. Ayam standard RM9.40. Telur sebagai contoh A, B, C, D kita kawal. Omega kita tak kawal lah. Jadi mana datang faktanya yang kerajaan membiarkan harga barangan yang dikawal bersubsidi ini naik melampau? Itu saya minta lah. Kalau ada jawapan daripada kedai mana, parlimen mana, sila adukan kepada KPDN. Dan saya sebagai menteri yang ada pada hari ini akan mengambil tanggungjawab penuh supaya kita mengawal harga yang boleh kita kawal bersubsidi, kawalan ini demi kepentingan rakyat. Terima kasih.